Okey. Soalan yang ke-8 di mana ada jemaah tanya kepada Syekh Nuruddin lah berkenaan tentang amalan warisan. Ada orang mengatakan bahawa amalan yang kita lakukan sekarang adalah amalan warisan. Amalan kita sekarang ke apa? Contohnya lepas doa tu kita zikir ramai-ramai, kunut, tahlil dan sebagainya lah. Tu. Dia kata amalan warisan, amalan nenek moyang tu. Tak ada dalil tu. Tu. Dia katalah. Jadi saya ingin tahu, adakah amalan warisan ini amalan yang diamalkan oleh nenek moyang kita sejak dahulu, atau ia adalah amalan yang wujud dalam Islam? Harap Tuan Guru jelaskan perkara ini. Jawapan tu Syekh Nuruddin kata. Jadi sini pada soalan dia katakan jadi nak kata amalan yang kita buat lah ni, maksudnya benar-benar doa kunut dan sebagainya tu nak dia kata ni amalan warisan aja, amalan tiru orang-orang dulu ni. Ni. Jadi benar tu patutnya tanya lagi. Adakah amalan ini hanya diamalkan oleh nenek moyang kita sejak dahulu, ataupun yang memang wujud dalam Islam? Jadi yang minta penjelasan daripada Syekh Nuruddin kita lah, guru kita, guru murabi kita. Dia katakan jawapan dia, saya mahu bertanya dahulu, adakah kita tidak boleh beramal secara warisan? Tu saya tanya, adakah kita ni tak boleh beramal secara warisan? Maksudnya melalui apa ni? Apa ni? Sebagian orang dulu beramal, tak boleh beramal lagu tu ke? Tu. Tidakkah asbab untuk kita mengenal akan sesuatu itu kadang-kadang dengan telinga yang mendengar? Maksudnya ada asbab tu untuk kita mengenal akan sesuatu itu kadang-kadang tu dengan telinga yang mendengar, kadang-kadang dengan mata yang melihat. Kadang-kadang guna mata ni untuk melihat. Asbab mata ni kita untuk melihat. Tu. Kadang-kadang dengan akal yang berfikir. Asbab dengan akal ni kita untuk berfikir. Begitu juga Syekh kata dalam ilmu hadis, cara-cara ni disebut dengan asbabut ta'allum, yakni sebab-sebab belajar, ataupun asbabu at-tahsili, yakni sebab-sebab penghasilan, asbabut tahammul, yakni sebab-sebab mendapat sesuatu. Tu. Dia ada 3, asbabut ta'allum, sebab-sebab belajar, sebab-sebab tahsil, asbabut tahsili, yakni sebab-sebab penghasilan, asbabu tahammuli, iaitu sebab-sebab mendapat sesuatu. Jadi adakah kita tak pernah mendengar hadis kan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah seperti mana kamu lihat aku semaya. Jadi kita tak dengar. Adakah kita dengar tak? Pernah hadis dengar tak? Hadis sallu ra'aitumuni sallu kama ra'aitumuni usalli. Tu. Jadi kita pernah dengar tak? Jadi persoalan lagi. Berarti ada sahabat yang tidak menulis, tidak belajar, tetapi mereka melihat cara pelaksanaan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia dinamakan warisan juga. Dia pun dinamakan warisan juga. Demikian juga mereka yang melihat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, makan dan minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh, malah memerintahkan atau menganjurkan perkara tersebut. Tu. Begitulah yang berlaku sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri suatu jamu makanan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih hidangan, baginda mencari-cari buah labu dalam hidangan tersebut. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, sejak itu aku suka ke buah labu. Sayyidina Anas hanya melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Walaupun baginda tidak pernah menyuruhnya makan labu. Hal demikian juga berlaku kepada Abdullah bin Ibn Umar. Katakan setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi sebatang pokok yang bernama Sajarah Ar-Ridwan, lalu menyiram, menjaga dan menyandar pada pokok tersebut. Hal ini kerana dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbuat demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahu tentang fadilat kepadanya.
Ini adalah contoh para sahabat yang beramal secara warisan. Jadi di mana ni berlaku kepada Abdullah ibn Umar lah, di mana selepas kewafatan Rasulullah ni, Abdullah ibn Umar ni pun pergi kepada sebagai pokok yang bernama Sajarah Ar-Ridwan. Dia ni Abdullah ibn Umar ni dia sihir, dia jaga dan menyandar pada pokok tu lah. Maksudnya menyandar relay atas pokok tu. Kenapa? Kerana ni dia pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gitu juga. Jadi Nabi tak bagi tahu fadilat ke apa. Jadi ni antara contoh para sahabat yang beramal secara warisan. Tu. Laisal katakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan laisal khabaru kal muayati. Tidaklah apa yang dikhabar itu sama dengan apa yang dilihat. Tu. Jika dikatakan ilmu warisan tidak betul, itu bukan sandaran yang kuat. Ilmu tidak semestinya dengan belajar dahulu, duduk depan tuan guru, dibaca, disyarah dan lain-lain. Kalau begitu 90% daripada umat mengamalkan sesuatu tanpa ada landasannya. Adakah tidak memadai dengan melihat dan mengamati? Orang mengetahui Mekah, Masjidil Haram dan Kaabah. Tapi tidak sama jika melihat sendiri Mekah, Masjidil Haram dan Kaabah. Warisan seperti ini iaitu musyahadah, yakni melihat sendiri jauh lebih baik pemahamannya daripada belajar. Kalau dikatakan warisan, persoalannya warisan dari mana? Daripada tugu-tugu kita. Tugu daripada mana? Tugu-tugu mereka tugu bersama tasasulnya, yakni rantaiannya sampai kepada Rasulullah. Adakah itu tidak cukup? Jadi kalau nak kata ni warisan, persoalannya warisan itu mari mana? Kalau mari pula pada tugu tu ambil daripada mana? Tugu tu mari mana? Lepas tu tugu tu pula yang ngaji mana? Lepas tu tugu dia ngaji mana? Sampailah kepada Rasulullah. Bersama ratai-ratai itu. Tu. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulin uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik. Jadi bagaimana contoh berkenaan? Semua contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh para sahabat. Warisan kita bukan daripada Firaun, Gajah Mada dan lain-lain. Tetapi ia adalah warisan yang bersambung dari satu generasi ke satu generasi sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi kita ni bukan ambil daripada geng-geng Firaun, geng-geng Hamlah ke, geng-geng Kufar ke, tak ada. Kita ambil daripada para sahabat, daripada para tabi'in, daripada ahli ulama, ia bersambung sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Bukan buat reka-reka semata-mata bukan ambil daripada Firaun, bukan ambil daripada apa ni? Bukan ambil daripada Gajah Mada, bukan daripada siapa-siapa ikutlah. Tak kira ambil daripada beriki. Bukan. Tu. Kena bahas situ.